gempa bumi ya. Kita ada gempa bumi ya. Kita ada gempa bumi. Oke, sebenarnya kalau di Malaysia, kalau kami di Sabah kami sudah pernah rasa 2015 gempa bumi. Dan bulan 12 2015 juga lah saya mendaki Gunung Kinabalu selepas gempa bumi. So melihatlah kesan-kesan gempa bumi itu. Dan sejak kebelakangan ini 3-4 tahun kebelakangan ini sebenarnya kita melihat ada gegaran-gegaran yang juga kita rasai di Tawau, di Lahdatu, gegaran demi gegaran. Dan mungkin bukan maksudnya mungkin garisan Gunung Merapi ini tidak melalui negara kita, tapi berada, kalau di Sabah, terutama di Sabah, kita berada di satu tanah besar dengan Kalimantan Indonesia, yang mana mereka mempunyai gunung-gunung berapi yang juga aktif. Jadi kadang berlaku gegaran-gegaran itu juga sebenarnya di Sabah ni sangat terkesan menerima gegaran gempa bumi itu sendiri. Kalau kami dalam perwira kita buat persediaan menghadapi bencana. Soal bencana tu sama ada bencana banjir ataupun gempa bumi dan sebagainya. Hatta hatta bencana tanah runtuh pun itu adalah satu bencana yang juga kita masukkan bahwa kita perlu bersedia. So, apa yang paling penting sebenarnya dalam kelab perwira bila kita berkongsi berkaitan dengan persediaan bencana, perlunya ada satu beg kecemasan di setiap rumah. So, dalam beg kecemasan itu kita ada sudah senarai. Dalam kelab perwira ni sebenarnya, kalau ada yang follow kita pada hari ini yang mungkin boleh share. So, dalam kelab perwira sebenarnya, kita sudah diajar. Dalam beg kecemasannya apa yang perlu ada? Kita perlu ada obat-obatan, kebersihan diri, perlu ada walkie-talkie. Sebab perlu diingat masa berlaku bencana, handphone kadang tidak berfungsi, line tiada. Macam yang berlaku banjir pada 2021 atau 2022 di kelab. Pada masa itu talian telefon memang sudah tidak berfungsi. Yang hanya berfungsi adalah walkie-talkie. Dan mana-mana berlaku bencana pun, walkie-talkie adalah alat komunikasi pertama. Jadi itu lepas tu adalah beberapa kriteria yang juga antaranya lampu sulu, bateri, tali, pisau. Itulah yang perlu ada dalam beg kecemasan. Sebab dalam beg kecemasan juga kita ada makanan yang tahan lama. So di situ juga ada air mineral. So makanan tahan lama inilah yang kita akan gunakan untuk sehari persediaan kita. Sebab setiap berlaku bencana sebenarnya kita sudah nampak bahwa bantuan tu sampai selepas sehari. Contoh kalau pagi ni biasa pagi ni mereka dipindahkan ke pusat pemindahan sementara sebab air tiba-tiba naik. Kadang petang atau malam baru bantuan makanan, air dan sebagainya sampai. Betul. So dalam kami di sekretariat kita masuk ke jabatan-jabatan, ke sekolah-sekolah, kita kongsikan sebelum bencana apa yang perlu kita buat macam beg kecemasan. Mesti kalau kita rasa kita memang satu keluarga ingin bermusafir pada masa tu, bawalah beg kecemasan. So kita tidak tahu apa yang berlaku di tengah jalan. Dokumen-dokumen penting semua ada di situ. Yang semasa bencana, apa yang berlaku, apa yang perlu kita buat selepas bencana. So macam di Sabah ni pada tahun lalu bulan 6 juga sebenarnya kita sudah kementerian kita sebenarnya sangat proaktif dalam memberikan maklumat-maklumat kepada masyarakat. Kalau di Sabah kita ada Kementerian Ahwal Dalam Negeri Jabatan Ketua Menteri. So dialah yang akan conquer semua berkaitan dengan bencana-bencana ni. So maklumat-maklumat berkaitan dengan kita ni akan hujan, esok akan diramal hujan petir lepas tu banjir dan sebagainya, atau apa amaran-amaran yang dikeluarkan, semua daripada Facebook mereka. Kalau contohlah kita di sini memang tak biasa dengan gegaran-gegaran macam ni. Jadi di sana bagaimana di Tawau Sabah ni hadapi gegaran tersebut? Sebab kalau macam di Tawau Lahdatu, mereka hanya mengalami gegaran yang tidak kuat. Gegaran yang sampai tu biasanya gegaran yang berlaku tu 2.1 skala Richter. Jadi yang sampai ke Sabah ni adalah gegaran yang lemah. Tidak sama seperti yang berlaku di Gunung Kinabalu yang pertama kali bulan 6 2015 tu. Itu memang sangat kuat. Dan pada masa tu memang semua orang terkejut. Sebab gegaran sangat kuat, berat 6.8 Richter pada masa tu. Dan mereka mendengar bunyi runtuhan gaung besar, macam bunyi gaungan yang besar daripada gunung. Pada masa tu memang kereta bergegar dan alam kereta semua berbunyi. Jadi itulah pertama kali mereka pengalaman
gempa bumi yang besar. Selepas itu semua gegaran-gegaran lemah. Jadi mereka rasa macam, oh tidak apa gegaran lemah. Okey, gitulah. Ya betul, sebenarnya itu juga pihak kerajaan juga, pihak berwajib juga kongsikan, kita perlu bersedia apa yang perlu kita buat bila berlaku. That's why kalau di mana-mana tempat kita pergi, bila berlaku gegaran apa yang ini, mereka perlu berkumpul di tempat ini yang selamat. Macam tahun 2003 kalau saya tidak silap berlaku gegaran di Filipina, kita pun terkesan. Masa tu semua bangunan-bangunan tinggi di Kota Kinabalu ini dikosongkan, semua orang turun pergi kawasan-kawasan yang selamat. Masa tu waktu bekerja. Tapi setelah mendapat arahan bahwa dia hanya gegaran hanya sekali dan tiada amaran tsunami dan tiada gegaran susulan, so semua selamat, so boleh masuk semula inilah. So maksudnya persediaan tu memang ada di pihak kerajaan. Kita lihat mereka sentiasa bersedia dan maklumat-maklumat yang sentiasa terupdate. Dalam masa yang sama kesedaran masyarakat mungkin kekurangan tenaga dan sebagainya, tapi kehadiran kelab perwira ni lah di Sabah ni sebenarnya antara tujuan utama adalah memberi kesedaran kepada masyarakat perlunya kita bersedia untuk apapun bencana, dengan persediaan dari segi mental, dengan persediaan dari segi peralatan ataupun beg kecemasan dan sebagainya, dan fizikal. Dan itulah juga kita berikan kepada sukarelawan bahwa apapun sebelum kita turun ke lapangan, yang paling penting kita ni, mereka memang perlukan bantuan dan sebagainya, tapi mental mereka, emosi mereka juga perlu kita jaga.